Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Adik Muhammad Adam bin Ishak. Nombor metrik 2021183503. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan Dewa Penguasa Laut pada generasi Olympus, iaitu Poseidon. Dengan sekali pukulan trisulannya, mampu menghancurkan sebuah gunung, membelah bumi, menghasilkan gempa, ribut dan tsunami. Itulah Poseidon. Poseidon dikenali sebagai dewa penguasa laut dan alam pengairan. Dia juga dikenali dalam nama Latin di Roman, iaitu Neptune. Sebagai penguasa di lautan, Poseidon juga dibantu oleh para dewa lain yang tinggal di lautan serta mempunyai tugas yang ditetapkan. Poseidon ini digambarkan sebagai seorang lelaki tua yang berbadan sasa dan mempunyai janggut yang panjang. Baik, sekarang kita akan teruskan dengan asal-usul Poseidon. Poseidon merupakan putera kepada Kronos dan Rhea. Poseidon dan adik-beradiknya yang lain pernah ditelan oleh bapanya. Ini kerana bapanya Kronos mendapat satu ramalan bahawa dia akan ditewaskan oleh anak-anaknya. Oleh disebabkan itu, Kronos membuat keputusan untuk menelan semua anak-anaknya. Akan tetapi, Zeus berjaya diselamatkan oleh ibunya Rhea dengan menggantikan bayi Zeus dengan sebuah batu, lalu dipersembahkan kepada Kronos. Tetapi terdapat beberapa versi lain yang mengatakan bukan Zeus yang diselamatkan, sebaliknya Poseidon. Tetapi majoriti mengatakan Zeus yang diselamatkan oleh Rhea. Poseidon mempunyai 6 adik-beradik, iaitu Zeus, Hestia, Hades, Demeter dan Hera. Ia akan terangkan sedikit berkaitan Perang Titan. Perang Titan ini berlaku setelah Zeus berjaya menyelamatkan adik-beradiknya yang lain yang ditelan oleh bapanya Kronos, dengan cara memperdayakan bapanya Kronos meminum suatu ramuan di mana mengakibatkan Kronos memuntahkan semua anak-anak yang pernah ditelan olehnya. Lalu berlakulah peperangan di antara dua generasi, iaitu Titan dan Olympus. Peperangan ini berlaku selama 10 tahun dan kemenangan berpihak pada para dewa Olympus. Peperangan ini dikatakan terlalu sengit sehinggakan Gaia, ibu kepada Kronos, terpaksa campur tangan dengan memberitahu Zeus bahawa kemenangan dapat dijamin jika dia melepaskan Hecatonkir dan Cyclops dari Tartarus. Setelah itu, Zeus langsung ke Tartarus untuk melepaskan Cyclops dan Hecatonkir. Cyclops merupakan makhluk yang mahir menukang, lalu memberi Zeus sebuah senjata berkuasa berbentuk panah peti. Poseidon diberikan trisula yang hebat, manakala Hades diberikan topi kegelapan dan halimunan sebagai hadiah kerana melepaskan Cyclops. Hasil dari kemenangan yang berpihak kepada dewa para Olympus, para dewa Titan yang terlibat dalam peperangan dihantar ke Tartarus untuk dipenjarakan. Hecatonkir diberi kedudukan sebagai penjaga penjara di Tartarus. Akhir sekali, mereka membahagikan 3 kekuasaan terbesar kepada 3 dewa Olympus, Zeus, Poseidon dan Hades, melalui undian. Dan hasil dari itu, Zeus menjadi penguasa di langit, Poseidon menjadi penguasa pengairan dunia, dan Hades menjadi penguasa dunia bawah. Kita teruskan kisah penciptaan Poseidon. Sama seperti Zeus, Poseidon juga kerap dikaitkan dengan kisah percintaan dengan wanita yang berbeza-beza. Tidak kira para dewi maupun manusia biasa. Lalu
menghasilkan keturunan daripada mereka. Walaupun Poseidon telah menikahi dengan Amphifite, tetapi Poseidon kerap menjalinkan hubungan dengan wanita atau dewi lain. Baik, kita teruskan dengan kisah percintaan yang pertama, iaitu kisah percintaan bersama Amphifite. Amphifite merupakan ratu lautan. Kisah percintaan yang rumit pada mulanya kerana diceritakan Amphifite pernah melarikan diri ke pergunungan Atlas disebabkan tidak mahu menikahi Poseidon. Tetapi Poseidon mendapatkan bantuan daripada Delphinus, seekor ikan lumba-lumba. Delphinus pergi memujuk Amphifite untuk kembali dan menikahi Poseidon. Hasil daripada hubungan ini lahirlah Triton yang digambarkan seekor makhluk setengah manusia, setengah ikan, serta dia sering membawa trompet bersamanya. Poseidon memiliki kuasa untuk merubah rupa bentuk, sama seperti para dewa laut yang lain. Tetapi Poseidon tidak memiliki kuasa untuk meramal. Baik, kita teruskan dengan kisah percintaan yang kedua, iaitu bersama Dewi Demeter. Demeter merupakan salah satu dewi yang pernah didekati oleh Poseidon. Tetapi Demeter tidak mempunyai perasaan terhadap Poseidon. Oleh kerana itu, Demeter melarikan diri ke bumi lalu mengubah rupa menjadi seekor kuda betina. Tetapi hal ini diketahui oleh Poseidon. Lalu Poseidon mengubah dirinya menjadi seekor kuda jantan untuk mendekati Demeter. Hephaestus adalah anak kepada Poseidon dan Demeter. Mereka sempat bersama sebelum Zeus datang. Baik, bagi kisah yang ketiga merupakan kisah yang antara yang terrumit, iaitu bersama Dewi Kecantikan ataupun Dewi Cinta, Dewi Aphrodite. Aphrodite merupakan pasangan kepada dewa api, pandai besi, iaitu Hephaestus. Meskipun Aphrodite merupakan dewi yang menyebarkan cinta kepada manusia, tetapi Aphrodite tidak mampu memberi cinta kepada pasangannya sendiri. Mungkin disebabkan Aphrodite mempunyai rupa paras yang menawan, manakala Hephaestus tidak tampan ataupun berbadan tegak, malah kakinya cacat sejak lahir. Oleh itu, Aphrodite menjalinkan hubungan sulit bersama saudaranya Ares, yang merupakan dewa perang, mempunyai badan yang tegak dan tampan. Dapat beberapa pendapat mengatakan ini kerana Hephaestus sering meluangkan masanya di bengkel kerana ia merupakan dewa pandai besi dan dewa api. Manakala Aphrodite kesorangan di rumah. Mungkin disebabkan itu Aphrodite menjalinkan hubungan sulit dengan Ares. Hal ini diketahui oleh Hephaestus. Lalu Hephaestus melaporkan kepada para dewa-dewi di Gunung Olympus. Dan hal ini menjadi sedikit hangat dan dibincangkan di sana. Lalu Hephaestus ingin menuntut hadiah pernikahan yang diberikan kepada Aphrodite. Setengah para dewa menganggap hal ini sedikit lucu kerana Aphrodite dan Ares ditangkap menjalinkan hubungan sulit, tetapi tidak bagi Poseidon. Poseidon malah memohon kepada Hephaestus untuk melepaskan mereka dan mengarahkan Aphrodite dan Ares untuk mengembalikan hadiah pernikahan kepada Hephaestus. Disebabkan ini mungkin membuatkan Aphrodite berasa terhutang budi
lalu menjalinkan hubungan sulit bersama Poseidon. Hasil daripada hubungan itu, mereka berjaya melahirkan seorang anak bernama Eryx. Kita teruskan dengan kisah percintaan yang terakhir. Antara kisah yang agak terkenal iaitu kisah percintaan Poseidon bersama seorang gadis bernama Medusa. Medusa merupakan seorang gadis yang cantik dan bertugas di kuil Athena. Disebabkan kecantikan Medusa telah membuat dewa laut terpesona dan ingin mencuba mendekatinya, dan Poseidon berjaya mendekatinya lalu menjalinkan hubungan dan bermadu asmara semasa kuil sepi. Hal ini diketahui oleh Dewi Athena. Setelah hal ini diketahui oleh Dewi Athena berasa sangat marah kerana Medusa berani melakukan perbuatan yang tidak elok di kuil sucinya. Lalu, Dewi Athena menyumpah Medusa menjadi seekor raksasa berambut ular yang mengerikan. Dan sesiapa yang melihat Medusa akan berubah menjadi batu. Akhirnya, Medusa dibunuh oleh seorang manusia bernama Perseus. Dan ada sesetengah pendapat mengatakan semasa Medusa dibunuh, dia dalam keadaan mengandung. Dan lalu, semasa Medusa mati, darah yang mengalir di lehernya telah melahirkan seekor kuda yang bersayap bernama Pegasus. Kita teruskan dengan kisah Poseidon dalam perebutan kota pemujaan. Selain daripada bersaing dalam percintaan, Poseidon juga kerap bersaing dengan para dewa lain dalam perebutan kota pemujaan. Seperti kita tahu, Dewa Poseidon merupakan dewa penguasa laut, dan laut mempunyai kawasan yang luas di muka bumi. Mungkin itu membuatkan dia berasa sedikit tamak dan kerap bersaing dalam perebutan kota pemujaan. Kita mulakan dengan kisah yang pertama di kota Athena. Poseidon pernah tewas kepada Dewi Athena dalam undian dewa yang akan dipuja di kota Athena. Ada pendapat mengatakan semasa undian berlangsung, Poseidon memberikan mata air kepada penduduk Athena, tetapi air yang keluar daripada mata air itu merupakan air yang masin. Manakala Dewi Athena pula memberi sebuah pohon zaitun yang indah berbuah lebat, lalu diminati dan disukai oleh para penduduk. Hal ini membuatkan Poseidon berasa marah, lalu menghantarkan banjir besar kepada penduduk kota Athena. Dan hal ini juga membuatkan kota penduduk Athena membuat keputusan untuk menyembah kedua-dua dewa itu tersebut. Kota yang kedua iaitu kota Argus. Poseidon bersaing dengan Dewi Hera, tetapi hasilnya tetap sama seperti kota Athena. Dia kalah. Lalu Poseidon tidak puas hati dan menghukum penduduk kota Argus dengan mengeringkan sungai-sungai agar berlaku kekeringan, dan setengah waktu dia menghantar pula banjir kepada penduduk Argus. Baik, sekarang saya akan ceritakan berkaitan ulasan artikel yang telah saya kaji. Bagi ulasan artikel, saya telah memilih sebuah artikel yang bertajuk Agama Seni di Yunani Kuno, hasil karya Agnes Arthur Gardner yang diterbitkan pada tahun 1910, lalu diterjemahkan oleh Artika Sani pada tahun 2021. Artikel ini boleh didapati di aplikasi Google Book atau Shopee dengan tanda harga RM12.73. Ceritakan sedikit biodata berkaitan penulis. Agnes Arthur Gardner dilahirkan pada 16 Mac 1862 di Clapton, London, England.
Agnes Arthur Gardner merupakan putera kepada Thomas Gardner dan Anne Case. Beliau mendapat pendidikan awal di City of London School, merupakan sebuah sekolah harian kanak-kanak lelaki. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Gurney and Cleo's College, Cambridge pada tahun 1880. Dan akhir sekali, beliau mendapat ijazah dalam sarjana muda seni pada tahun 1884. Pada tahun 1885, beliau menjadi ahli di College Keonville Close, manakala pada 1855 hingga 1886 beliau menjadi sebahagian daripada mesyuarat advokasi di Mesir. Beliau juga pernah menjadi seorang pengarah sekolah. Beliau sering memimpin penggalian seperti Megalopolis Yunani. Setelah itu, beliau meneruskan dengan kerjaya sebagai editor di Journal of Henry dari 1905 hingga 1909. Terusnya, saya akan terangkan berkaitan komentar buku. Artikel ini telah membuka mata dan membuat pengkaji tertanya mengapa agama dan seni ini dikaitkan, dan pengkaji mendapati bahawa pentingnya bagi mereka akan mengetahui ritual prismatif atau bagaimana sikap manifestasi tersembunyi. Saya akan terangkan berkaitan isu yang dibawa. Artikel ini menerangkan dan membahaskan berkaitan isu keagamaan dan kesenian yang wujud di peradaban Yunani kuno. Penulis juga menceritakan yang agama dan seni mempunyai hubungan yang bervariasi pada setiap bangsa serta memberi pendapat di sudut yang berbeza. Secara kesimpulannya, karya ini agak sukar untuk difahami dengan mudah. Ini kerana cara penulisan dan isi-isi yang disusun sedikit mengelirukan. Namun, pengkaji memahami idea dan menghargai penulisan yang cuba sampaikan akan kaitan agama dan seni. Sebelum saya menutup pembentangan ini, izinkan saya untuk melontarkan sedikit pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun mengusi hati. Salah dan silap tutup bicara. Mohon diampun seikhlas hati. Saya berharap pendengar yang mendengar video ini dapat mengambil sedikit iktibar dan ilmu walaupun sedikit, dan sekiranya terdapat salah silap harap dimaafkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.